A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha dan berdedikasi Ibunda Hajah Rosniati Mansur selaku pengurusi beserta barisan pengurusan Gema Nur Iman yang dialu-alukan jemaah pencinta sirah dan penyifak istiqamah Gema Nur Iman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih terpilih untuk mengimarahkan kuliah duha pada pagi 20 Rejab 1445 bersamaan Februari pertama bagi tahun 2024. Pagi ini kita akan menyambung pengembaraan kita dalam kisah kehidupan rumah tangga suri teladan akhir zaman Nabi Muhammad SAW bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta. Namun sebelum itu, bagi mohon keberkatan majlis yang penuh barakah ini, kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Quran yang akan dipimpin Al-Fadil Ustaz yang kita segani. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah masa usia kesempatan kami dalam bulan Rajab ini dan Sya'ban yang akan datang nanti, serta sampaikan kami, panjangkan umur kami, jodohkan kami dapat bertemu bersama dengan Ramadan kali ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saya doakan ibu-ibu, akak-akak, tuan puan-puan yang rahmati Allah, walaupun ada mungkin ada tuan-tuan juga, sihat walafiat semua, walau di mana sahaja berada, di Kelantan ada tadi, di Perak ada, mungkin ada di Brunei, di mana-mana sahajalah kita bersama seminggu sekali dalam disebut oleh pengurusi tadi ke hadis-hadis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupa selalu diingat dalam ingatan dalam pihak pengurusan Gema Nur Iman yang istiqamah, yang usaha untuk meneruskan satu majlis ilmu yang saya ingat berkat ini saya hanya menumpang orang kata usaha jemaah sekalian semua. Baik, kita teruskan pengajian kita. Saya rasa tempoh ni agak laju sebab ada nak ke lepas ni mungkin tak boleh lama, nak ke Kuala Selangor ada hal nanti lepas pada ni. Ala kulli hal, mari kita memberi tumpuan sepenuhnya. Seperti biasa saya mengharapkan interaksi, orang kata keterlibatan, kemeriahan oleh ibu-ibu sekalian. Nak menyampuk, nak apa dalam sepanjang ini perbincangan dipersilakan, sangat-sangat dialukan. Baik, kita teruskan pengajian kita. Hari ini kita masuk muka surat 110. Betul ya? Muka surat 110. Betul. Ya, muka surat 110. Tajuknya Asam Garam ke-36, Nabi dan Safiyah Kemalangan. Saya berkira-kira untuk nak baca 2 ataupun mungkin 3 hadis sekaligus kali ini, semuanya dengan tema kemalangan. Kalau kita belik-belik dululah kan, tengok tajuk yang pertama kita akan baca Nabi dan Safiyah Kemalangan. Kemudian kita belik lagi Asam Garam ke-37, Nabi Kemalangan lagi. Kemudian kita belik lagi muka surat 115, Nabi bimbang isteri kemalangan. Ini 3
tiga tajuk, tiga peristiwa yang berlainan tapi dengan tema yang sama, kemalangan. Kemalangan kita sebut sebagai antara saat situasi yang kita susah lah dalam kehidupan kita ni lah. Jadi ini juga dilalui oleh Nabi dan isteri. Baik, hadis yang pertama. Saya baca Arabnya, boleh rujuk terjemahan terus. Ya, musibah. Betul. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal. Hadis ini riwayat Anas, Anas bin Malik. Kita kenal lah beliau ni siapa. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Usfan." Kami pernah bersama Nabi dalam satu perjalanan pulang baginda dari Usfan. Usfan satu tempat yang hingga pada hari ini ada di antara Mekah dan Madinah. Dia lebih nak dekat ke Mekah, termasuk dalam tariq hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hijrah Nabi. Dan ini tempat yang saya tak dapat nak sampai masa kembara bulan 10 baru ni. Lokasi-lokasi antara Mekah Madinah, asalnya saya nak bawa kereta sendiri, nak jejak tempat-tempat ini. Antara tempat nak jejak ialah Usfan. Di Osfan itu ada telaga, dan dia apabila satu tempat itu nama dia naik dalam sirah, naik dalam satu kisah itu, tempat Nabi berhenti atau tempat apa, biasanya kat tempat itu kita sebut ini arah tempat kenapa orang berhenti. Orang berhenti kerana di sana biasanya ada telaga. Telaga lah itulah untuk nak ambil air, untuk nak beri minum kepada unta pada ketika itu. Osfan ada telaga, telaga dia hingga pada hari ini ada lagi. Dan di Osfan berlaku banyak lagi atau beberapa peristiwa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Fathu Mekah, Nabi pindah singgah situ dan sebagainya. Insya-Allah doakan dalam usaha kembara yang akan datang, mungkin saya nak dapat usaha sekali lagi untuk sampai di Usfan ini. Baik. Ini kata Anas bin Malik. Saya tak ingat nak catat. Ni nak mencari. Ini musafir Nabi yang masa bila ni? Kenapa Nabi pergi ke Usfan itu? Ala kulli hal, ini cerita dia. Anas kata kami bersama Nabi dalam perjalanan pulang dari Usfan. Ni balik ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa qad ardafa Safiyah bint Huyai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu sedang menunggang, sedang di atas tunggangan unta, ya, sambil membonceng Safiyah binti Huyai. Siapa? Ummul Mukminin, satu-satunya Ummul Mukminin, bukan orang Arab, dia orang Yahudi. Dan kita selalu sebut bukan sebarangan orang Yahudi, dia ketua puteri kepada ketua Yahudi yang paling keras, paling keras menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huyai bin Akhtab. Ini anak dia menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan temui lagi babak yang lebih eksklusif Nabi dengan beliau ini insya-Allah kemudian nanti. Baik. Nabi membonceng Safiyah. Doakan saya lagi. Selalu doa. Projek kita ni banyak, niat banyak, usaha kemampuan itu yang kurang. Para ulama dulu, Masya Allah, mereka begitu teliti, mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebahagian mereka membuat kajian dari sudut yang khusus itu di ini. Antaranya saya ingat Imam Ibnu Mandah, dia ada kitab nama dia Ma'rifatul Usami fi Ardafin Nabi, mengenali siapa yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kitab tu, kecil je kitab, betul. Dia dihimpunkan hadis-hadis bagaimana usaha yang ada dalam buku Asam Garam ni. Kita himpunkan hadis dengan satu tema, tema rumah tangga. Ibnu Mandah dikumpul dalam kitab itu hadis-hadis yang merakodkan siapa yang pernah ataupun yang bertuah dapat duduk belakang Nabi ataupun dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika Nabi bonceng depan dan belakang. Anak-anak kecil di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiap kali sampai Madinah mereka kejar nak dapat Nabi dulu. Siapa sampai dulu Nabi letak depan. Yang kedua dah sampai duduk di belakang. Jadi bertiga Nabi pun sampai ke rumah kan. Yang terlepas nombor 3 nombor 4 tu tak dapatlah, cuba lagi sekali. Ni ada beberapa orang kanak-kanak yang bertuah dapat ni. Bukan sekadar
Kanak-kanak orang tua pun ada, Sayyidina Abu Bakar pernah, siapa lagi. Kemudian kanak-kanak di luar keluarga Nabi pun pernah. Ini direkodkan. Dalam kalangan wanita pun ada, isteri-isteri Nabi, tak semua yang ada rekodkan. Mukminin yang bertuah dapat membonceng dengan Nabi. Mungkin ada, tapi dalam riwayat itu tidak ada. Tapi dalam riwayat ini kita tahu antara Safiyah binti Huyai dapat duduk belakang dalam belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sweet itu. Baik. Doakan saya nak terjemahkan tu projek ke berapa entah terjemahkan dan nak kembangkan lagi projek itu. Begitu. Baik. Ini sekali lalu. Kata Anas, Rasulullah itu atas tunggangan sambil membonceng Safiyah binti Huyai. Fa'atharat naqatuhu fasuri'a jami'an. Uh, Tiba-tiba unta baginda tergelincir sehingga mereka berdua jatuh. Allah, unta tergelincir dan Nabi dengan isteri Safiyah terjatuh, tersembam, terjatuhlah daripada ni. Tak boleh bayang macam mana, bolehlah bayang keadaan bagaimana jatuh. Unta tinggi. Ibu-ibu kalau ada peluang untuk nak naik unta, cuba naik. Sebab bukan satu pengalaman suka-suka, yang kedua kita akan boleh menjiwai lagi sirah hadis yang kita akan baca antara hadis ini. Tinggi. Saya pertama kali saya naik unta baru ni lah, bulan 10 baru ni. Naik sekejap pun dalam 10 minit. Pertama kita rasa fit dah. Lepas pada turun tu terkangkang je. Dia kita kena mengangkang kan. Kita dah fit tu terkangkang. Oh sakit. Dia kata apa? Laut duduk dalam 10 minit pun. Mana dia perlukan orang kata regangan yang orang kata regangan secukupnya naik unta ni. Yang kedua tinggi, sangat-sangat tinggi. Berapa meter daripada atas gitu, tingginya. Kalau terjatuh tu memang kalau kalau kata patah tangan ke apa boleh orang kata tak hairan lah. Tinggi, sangat tinggi. Dan lagi kita boleh faham apabila Nabi sebut cara tu sujud tu bagaimana. Baik, itu. Fa'athar naqatu fasuri'a jami'an. Jatuh Nabi dengan isteri apabila unta tu tergelincir. Allah alam bagaimana tergelincir unta tu, letih sangat ke ataupun keadaan bentuk muka bumi terpijak batu. Allah alam, unta ni agak orang kita kata cekak lah dalam perjalanan di bentuk muka bumi. Tapi ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jatuh Nabi. فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك. Abu Talhah pun bergegas hendak membantu baginda sambil berkata, wahai Rasulullah, biarlah Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ini Abu Talhah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Qal alaikal mar'ah. Nabi kata, awak pergi bantu perempuan itu dulu. Maksud kata rujuk kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tengok reaksi sahabat. Sini Abu Talhah. Abu Talhah ni ayah tiri kepada Anas yang meriwayatkan hadis ini. Dia ayah tiri, kahwin dengan mak dia Ummu Sulaim. Kemudian Abu Talhah ni masya-Allah, dia orang kaya, orang paling kaya orang Arab, orang Madinah pada masa itu, pada masa Nabi sampai, dan dia belum beriman. Bukan kita kata Nabi sampai Madinah terus tu disambut oleh seluruh warga Madinah dan keadaan semua beriman. Tidak. Ambil masa setahun ke 2 tahun lepas pada itu untuk nak semua beriman. Itu pun bukan semua. Ada yang golongan munafik. Orang tempatan yang ni orang kata acah-acah beriman, buat beriman. Sebab tengok majoriti dah beriman ni, kami tak boleh duduklah dalam keadaan itu. Tapi munafik. Nak katanya Nabi mula-mula sampai Madinah tidak semua beriman lagi. Ambil masa lagi, dakwah lagi. Antara tidak beriman, belum beriman lagi ialah Abu Talhah ini. Dia orang kaya. Dan dia masuk Islam, beriman disebabkan isteri dia ataupun bakal isteri dia pada masa itu, iaitu Ummu Sulaim. Kan? Masya Allah, kita kena ulang kaji ini babak suami isteri ni. Ummu Sulaim dengan Abu Talhah ini. Kalau ibu ingat kisah ini, kisah masyhur yang sahabat Nabi yang si suami ni tinggal pergi musafir pergi ni, anak yang masih kecil itu meninggal kan. Kemudian dia balik, dia tak bagi tahu lagi kat suami dia anak tu meninggal, dia layan suami dia hidang makanan malam tu bersama. Esok pagi tu baru bagi tahu. Kata bang, kalau ada orang
bagi kita pinjam barang, kemudian dia nak minta balik, kita macam mana? Kena pulang baliklah. Kemudian dia bagi tahu Allah ambil balik anak kita. Dia dengar tu anak pertama dia dengan Ummu Sulaim. Dia tengah tak tahu nak kata apa, nak marah tak jadi, nak ni. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan keberkatan malam bersama tu, lalu berkat anak tu dapat ramai lagi selepas pada itu. Uh, Sahabat itu inilah Abu Talha dan Ummu Sulaim inilah. Sebelum tu lagi pernikahan dia. Abu Talha dia nak nikah dengan Ummu Sulaim. Dia meminang Ummu Sulaim ni berapa kali dah. Tapi Ummu Sulaim keberatan tak nak. Sampailah Ummu Sulaim beriman, dia masih beriman, dia bagi kata dua, bukan kata dua, tawarkan. Apa ayat dia? Saya ada buat catatan. Ni hadis dalam in aslamta raditu bika zawjan wa ja'altu islamaka li mahran. Masya-Allah. Kata Ummu Sulaim begini, kalau awak beriman, kalau awak masuk Islam, saya cukup, saya redha, saya terima awak jadi suami saya terima pernikahan. Wa ja'altu islamaka, dan saya jadikan keislamanmu itu sebagai maharku. Cukup. Allah. Masuk Islam Abu Talha. Jadi nak katanya jalan untuk orang ni masuk Islam, kita jangan tutup. Walau apa jalan sekalipun. Orang nak nikah, orang masuk Islam sebab nak nikah, terima. Kita kata betul, kau tak ikhlas nak masuk Islam sebab nak kahwin orang tu. Tak, kita tak betul ni. Dia ikhlas tak ikhlas dalam hati kita tak tahu, tapi itu penyebab dia masuk Islam, kita terima, buka jalan. Tu. Ada orang nak masuk Islam sebab nak dapatkan bantuan. Ada, ini realiti. Walaupun pahit, ini realiti pada hari ini. Saya ada sahabat yang terlibat bahagian itu, yang beritahu ramai yang masuk Islam sebab nak bantuan. Kat kita bagi. Masuk. Tapi lepas tu ramai gak yang keluar lalu bagi usaha ni di ni. Kita berbangga, bukan bangga, tapi kita tonjolkan statistik ramai orang masuk Islam. Tapi ni realiti yang perlu kita sedari dan kata kalau boleh usaha untuk kita bantu sebanyak. Kalau lah kata ni berapa ribu orang. Dalam masa 5 tahun lepas pada tu, hampir 90% yang mana masuk Islam tu semua patah balik. Sebab tempoh 5 tahun itu tempoh dia orang dapat bantuan. Mana dapat gelaran mu'allaf. Habis tempoh itu dah jadi orang lama tu, terus dia orang semua mohon nak tukar agama, nak kembali agama. Sahabat saya dia psikologis, ahli psikologi, apabila uruskan ni, dia akan handle kes orang yang mohon untuk nak keluar agama. Memang itulah realiti dia tengok. Allah, lebih dia boleh kata 90%. Ala kulli hal, kita sebut tadi, tidak, kita apapun, walaupun kita mengetahui hakikat ini, kita tidak menolak, kita tidak sanksi kepada sebarang kehendak dia orang nak masuk Islam, walaupun atas sebab-sebab keduniaan. Ya. Ini agama kita, Masya Allah. Samalah kita ni yang masuk Islam secara orang kata heritage, warisan, lahir-lahir dah masuk Islam. Belum tentu sebaik orang yang masuk Islam kemudian kan. Jadi kita jangan menilai orang lain, insya-Allah. Baik. Ini Abu Talha, kita cerita sekali langsung tentang Abu Talha. Dan ini dia beriman rapat pula dengan Nabi, antara founder Nabi SAW dengan kekayaan dia. Sahabat Nabi yang kaya kita sebut ramai juga, bukannya semua yang susah saja, tidak. Abu Talha kaya, bagaimana dia wakafkan kebun dan telaga dia, Bi'run Haq. Hari ini ada lagi di tapak dia di Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi ada tempat tu, kalau kita selak kapet ada bulatan yang menjadi isyarat kat sini dulu tempat telaga Bi'run Haq. Sekaligus kita akan memahami di situ, membayangkan kawasan sekitar itulah kebun Abu Talha yang Nabi selalu atau Nabi suka duduk dalam tu, insya-Allah. Ini Abu Talha. Jadi apabila melihat Rasulullah SAW jatuh daripada unta dengan isteri tu, dia pergi bantu Nabi dulu. Pergi begahkan Nabi. Dua orang jatuh ni. Yang dia pergi Nabi dulu. Kenapa tu? Ini kecintaan sahabat Nabi. Mereka sudah tentu mengutamakan Nabi banding dengan isteri Nabi SAW. Namun imbangan Nabi sebagai suami, dia akan utamakan isteri.
Apabila orang nak pergi bantu online apa kata Nabi kata, isteri dia pun kena tak isteri saya. Nabi kata alaikal mar'ah, awak pergi bantu isteri saya dulu. Nabi bolehlah orang kata orang lelaki ini apa keadaan dia bolehlah urus sendiri. Nabi dalam keadaan yang lain pula kita boleh faham di sebalik itu agak teruk jugalah kita kata kemalangan jatuh Nabi tu. Kalau saya membayangkan begini, kita aksiden, dua-dua aksiden, kemalangan. Kalau kita ni gagah, kita ni bukan gagah apa. Kalau kita cedera kita tak seberapa kita kuat, isteri kita juga kemalangan, kita terus bergegas pergi bantu dia, kita sendiri, tak tunggu orang lain. Keadaan ini Nabi nak isteri jatuh, ada orang nak pergi bantu Nabi kata pergi bantu isteri saya. Maknanya apa? Saya bayangkan keadaan tu agak teruk. Nabi sendiri pun sakit masa tu. Nabi nak pergi bantu isteri tak boleh. Baru nak urus diri sendiri. Nabi kata tak apa. Awak pergi bantu isteri. Mana ini itu kita boleh membayangkan keadaan jatuh ataupun kadar kesan jatuh itu. Nabi tak boleh nak pergi bantu isteri lagi masa tu. Untuk diri sendiri boleh. Betul Nabi kata alaikal mar'ah, pergi bantu wanita itu, isteri Nabi itu dulu. Ini saya membayangkan secara halus dari sudut itu. Baik. Pergi bantu isteri itu. Maka faqalaba thawban ala wajhihi wa ataha faalqahu alaiha. Maka Abu Talhah pun menutup wajahnya dengan sehelai baju, sehelai pakaian, ditutup, lalu mendekati Safiyah kemudian melemparkan pakaian itu kepadanya. Ini juga membayangkan keadaan jatuh itu. Abu Talha sampai tutup, tak nampak, tak nak tengok. Tutup, sampai dekat tu baling kain tu kepada isteri. Itu kadar yang boleh dibantu. Saya membayangkan maksud macam mana. Tak tahu mungkin ibu-ibu boleh respon. Jatuh dalam keadaan kita mungkin tersingkap bahagian tidak patut jatuh kan, maksud tu perempuan pakai kain, jatuh daripada unta 2-3 meter tinggi tu, debak jatuh tu. Orang kata alah, pemandangan yang tak seronok untuk dilihat lah. Abu Talha pun jaga pandangan dia, lalu pergi dekat hulu kain begitu, mana perlukan kain untuk menutup keadaan yang badan yang itu sekadar dia mampu. Lalu beri masa untuk dia bangkit sendiri ni. Agak dahsyat jugalah kemalangan itu. Baik, itu yang dibantu Abu Talha seadanya Safiyah. Kemudian wa aslaha lahuma markabahuma farakiba. Abu Talha kemudian membaiki semula tempat tunggangan. Dah isteri Nabi dah ada kain boleh tutup, baiki-baiki keadaan dia, Nabi pun boleh uruskan diri. Abu Talha pergi baiki kereta, kenderaan tu breakdown kan, letak balik barangkali pelana dan barang-barang yang ada kat apa unta tu, itu kat unta tu balik ada sakit kat mana, tapi mana baiki kenderaan itu. Farakiba, mereka pun naik semula, teruskan perjalanan. Pendek cerita. Waqtanafna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dapat bantu Nabi. Memang ini maknanya Abu Talha bukan seorang-seorang dia lah, Anas yang cerita tu turut sekali lah, anak tiri dia je tolong dia, mana kata kami lah yang tolong Nabi hal ini. Naiklah Nabi SAW, teruskan perjalanan. Baik. Falamma asyrafna 'ala al-Madinah, lalu terus perjalanan selepas itu, tak kala asyrafna 'ala al-Madinah, maksud kami mula nampak dah, Madinah mula kelihatan. Bayang perjalanan sekarang payah dah dengan bangunan apa semua kan. Ni dah tempat yang orang kata jauh saujana mata memandang padang, kemudian ada kota di depan, nampak kota Madinah. Berapa kilometer jugalah kan untuk boleh nampak keadaan itu. Itu kata Anas, falamma asyrafna 'ala al-Madinah, tak kala Madinah mula kelihatan kan. Qal, Nabi pun mula berzikir. Yang ni sangat penting. Saya pertama kali baca hadis ni pun insya-Allah baru tahu tentang zikir Nabi ni, sunnah Nabi ni, iaitu Nabi mula menyebut ayibun taibun abidun rabbina hamidun. Saya baru terfikir
tak ada orang lagi, tak ada lagi orang buat nasyid. Menarik ni. Kadang satu sunnah, satu zikir itu dia jadi budaya waru atau apabila ada pihak yang menasyidkan. Ni tak ada ni. Kalau ada ibu-ibu ada link pada penasyid, kumpulan nasyid ke mana-mana, cuba okey atau rangka kompos nasyid atau zikir ni. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Aibun, kita kembali sebagai Tuhan, taibun yang bertaubat, pengabdi, wali rabbina hamidun, dan pemuji Tuhan kita. Itu Nabi diulang. Kata Anas, falam yazal yaqulu dhalik. Nabi duk sebut benda tu, sebut hatta dakhala al-Madinah, sehingga Nabi masuk Madinah, mana masuk kawasan Madinah, kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab Jihad, bab apa yang diucapkan saat kembali dari peperangan. Hadis yang kedua, saya ingat sama juga. Hadis yang kedua juga sama. Ada tambahan sedikit, Nabi tanya, ada Abu Talha ada awak cedera. Kita baca tuan-tuan sekaligus. Hadis yang kedua, Anas bin Malik menceritakan bahawa dia dan Abu Talha pulang bersama Nabi. Tak sebut dari mana. Riwayat pertama sebut dari Osman. Ketika itu turut bersama Nabi As-Safiyah yang membonceng di atas tunggangan baginda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba unta baginda tergelincir, Nabi dan isterinya terjatuh. Lalu Abu Talha datang kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, biarlah Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Adakah awak tercedera?" Baginda menjawab, tak, pergi, tapi pergi tolong perempuan itu. Abu Talha menutup wajahnya dengan sehelai baju lalu mendekati Safiyah, kemudian melemparkan baju itu kepadanya. Perempuan itu dapat bangun sendiri. Selepas itu Abu Talha membaiki semula tempat tunggangan, lalu mereka berdua menunggang semula. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka mula dapat melihat kota Madinah. Baginda pun menyebut aibun taibun abidun rabbina hamidun. Tidak henti-henti Nabi menyebutnya sampai masuk kota Madinah. Hadis yang sama. Adalah bahagian yang maklumat sikit sebanyak yang tidak ada dalam riwayat yang pertama. Ala kuhal, cerita dia yang sama. Boleh dapat setakat ni? Itu cerita dia. Ya, ada respon? Alhamdulillah boleh dapat, Ustaz. Ustaz, Ada cuma tambah ke? doa itu kira macam doa lah, Ustaz, kan? Betul, zikir. Setelah terima musibah tu baca yang tu, macam tu, Ustaz? Bukan, yang ni zikir balik rumah. Kita biasa yang kita tahu doa keluar rumah, doa nak terus perjalanan, doa nak bergerak kan. Tapi yang kita ni, kat saya lah jujur baru tahu ialah ada juga zikir nak balik rumah. Dan tidak kurang pentingnya zikir ini ataupun sunnah ini nak sampai rumah ni. Begini, dalam musafir ada orang kata ada 3 momen. Pertama, momen pergi kan. Momen nak keluar tu bergerak. Yang kedua, momen dalam perjalanan, ini panjang, saat-saat perjalanan. Yang ketiga ialah momen perjalanan juga. Kemudian ni momen nak sampai rumah balik. Ada 3 ni. 3 situasi ni ada sunnahnya yang Nabi SAW amalkan. Doa nak keluar rumah apa dia kan. Doa dalam perjalanan ni sangat banyak. Kemudian doa ataupun zikir nak sampai ke rumah. Kita ulang kajilah sekali lalu. Saya pun tak prepare dengan teliti kan. Doa dalam perjalanan sangat banyak, antara yang kita ulang kaji. Nabi apabila lalu tempat tinggi, Nabi bertakbir. Unta pun mungkin naik mendaki, Nabi takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Apabila turun, Nabi bertasbih subhanallah kan. Kemudian apabila berhenti ke tempat-tempat mana tempat perjalanan, Nabi akan doa bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ataupun na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa pelindung tiap kali berhenti. Yang ni kita pun tak amal kan. Nak apa? Ya. Ya, Ustaz, betul. Zikir pulang rumah ni saya rasa ini pertama kali saya dengar yang ini. Kita belum lagi lazim mengamalkannya, Ustaz kan. Biasa kita baca di kenderaan je. Dalam perjalanan itu biasa zikir-zikir biasa lah. Tapi ini rasa macam menarik lah. Lepas ni mungkin. Kena. Dan saya nak sebut ada
ada kajian. Ni saya buat dalam, kalau ibu-ibu pernah ada mengikuti majalah Solusi, ada satu edisi tajuk dia Memandu dari Hati. Saya sudah buat bacaan untuk nak buat kajian untuk angkat isu tu. Di UK, tak ingat di daerah mana, London tak silap saya, PBT dia orang buat satu kajian tentang kemalangan. Dia punya data ni berapa tahun, dia kumpul kes-kes kemalangan kawasan sekitar tu, nak improve. Ni orang barat, insyaAllah mereka bab-bab ni kita kena belajar. Ni hikmah, kebijaksanaan. Dan Nabi sebut al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan itu ialah barang keciciran orang beriman. Di mana saja didapat, kutiplah. Maksudnya ni kalau benda yang bijak, benda yang bagus ini ada pada orang bukan Islam, ada pada ni, kita bagus kita kutip. Ini sikap Nabi dah ajar dah. Kita orang Islam gitu. Ibarat bukan kita kata meniru dia, tak. Nabi itu kita sepatut dapat tu. Tapi orang lain yang ni, bila kita ambil. Apa yang sebut kajian itu, mereka buat temu ramah kepada orang yang terlibat dengan kemalangan. Ada berapa ratus kemalangan yang dia usaha panjang, usaha yang orang kata usaha yang makan masa, pergi interview. Sama ada interview ni ataupun dia tengok dia punya dia punya instrumen interview dia, hantar surat ke survey kan. Jadi begitulah. Dapatkan maklumat daripada orang yang terlibat kemalangan. Saya macam ni dia punya research ni, hasil dapatan. Lalu dengan beberapa ratus kes kemalangan dan sampel yang dikutip itu, mereka tabulate, mereka buat analisis. Data dah ada, buat analisis. Apa pattern yang ada. Dan menarik dapat pada mereka kata pertama, dia kata dia orang keluarkan pesan, itu saya tak ingat. Boleh rujuk balik dalam buku, dalam solusi yang tu ada. Majoriti, kita sebutlah majoriti kemalangan berlaku dalam beberapa kilometer. Dia ada sebut kilometer tu, beberapa kilometer sahaja daripada tempat nak sampai. Ini dapatan pertama yang mereka dapat kesan. Dalam banyak kemalangan tu bukan random, bukan rawak berlaku, tak. Dia ada pattern dia. Kebanyakan kemalangan ini berlaku tempat berapa kilometer saja daripada tempat nak sampai. Biasanya dari tempat nak sampai tu biasa sampai ke rumah. Ini satu. Dan ini menarik. Kenapa itu menjadi, dan dia orang tak jangka dapatan itu, kenapa ini terjadi. Maknanya orang makin nak sampai ke rumah, itu yang banyak berlaku kemalangan. Lalu ini mereka punya rumusan. Lalu kita dapati bahawa dari sudut psikologi, manusia ni apabila dia makin nak sampai ke tempat yang nak balik rumah, yang ni masa tu berlaku kecuaian, makin dia tak beringat. Saya secara peribadi saya baca, ya Allah, orang itu belum main-main. Aku setuju sangat. Sebab kena dengan diri. Saya dulu travel, kita banyak travel. Memang kita pergi Penang, pergi Johor. Nak balik rumah, nak sampai ke rumah tu dalam beberapa kilometer tu lah paling mengantuknya, paling ni. Balik nak sampai dah ni. Sebab kita dah selesa, kita dah rasa lega nak sampai dah ni. Mana kita dalam masa sama tidak beringat dah. Dan itu berlaku kemalangan. Jadi mereka, daripada itu mereka buat rumusan, buat tindakan apa gini. Saya kata, ya Allah. Dan itu selalu disebut oleh Ustaz Fahrul. Saya tengok ayat exact dia. Islam ni, sunnah syariat Islam ni, Allah bagi solution terus kepada masalah tanpa kita tahu masalah itu. Orang barat, mereka dapat solution dengan kaji masalah. Kita ni Allah dah bagi solution. Dah bagi solution, hin apa secara tersirat dan tersurat. Itu solution dia. Tapi kita tak nampak. Kita hanya nampak apabila orang jumpa solution. Macam tu. Lah, Islam dah sebut lama dah. Itu dah selalu kita. Kita dakwa macam tu dah selalu. Orang barat dapat gini, kita Allah dah sebut lama dalam Al-Quran hal ini. Nabi dah ajar lama dah. Baru nampak. Itu selalunya. Yang ini pun samalah. Allah, aku betul. Nabi dah ajar sunnah. Ya, maksud apa? Apabila kita nak sampai rumah itu, makin kita ingat Allah Ta'ala. Nabi makin ingat Allah Ta'ala, makin bersyukur. Maksud tu otak makna makin dalam keadaan sedar, dalam keadaan penuh perhatian. Nabi doa ni. Ibun abidun li rabbina hamidun. Ada keadaan bersyukur, dalam keadaan ni nak sampai rumah dah. Ini.
semakin orang kata bersemangat, semakin sedar. Kita sebaliknya kalau kita tidak beramal dengan sunnah zikir ini, itu prinsipnya, mana kita makin ingat perjalanan itu, itulah berlaku sebagai tadi kebanyakan kemalangan nak sampai rumah dah, okay, dah tak ingat dah. Tu yang tanpa sedar kan. Keluarga saya, anak-anak saya, isteri saya kemalangan. Dulu sudut kampung, saya tak ada langsung tu. Memang tempatnya, bayangkan Lenggong, kita ada ibu dari kampung Cain, dia boleh verify benda ni. Saya duduk kampung Banggu Belimbing. Ni anak saya, isteri saya ni, adik ipar tu jadi driver. Mereka dari, kalau tak Kuala Kangsar, dari Taiping, cakap Jering. Pergi makan laksa betul. Di Kuala Kangsar, laksa pukul 5. Beli balik lagi. Saya duduk KL lagi masa tu, kerja. Ni. Accidentnya kat mana? Accidentnya tadi Bangul Belimbing, ni Banggol Batu. Ibu itu boleh verify. Banggol Batu ni kampung sebelah sebelum sampai Banggol Belimbing. Accident kat situ. Masuk kereta, masuk longkang. Anak saya berjahit, yang ni berjahit kat dahi, semua ni ada kesan-kesan, orang kata kenangan. Accident kampung sebelah sebelum nak sampai kampung ni. Saya mengantuk. Dari perjalanan sana tu tak ada apa. Ni. Allah, jadi nak kata kembali kepada hadis kita ini, itu sunnah Nabi, zikir nak sampai. Itu kata Nabi, kata Anas tadi, falamma ashrafna alaina al-Madinah, kita dah nampak dah Madinah, nak sampai dah. Time tu Nabi mula zikir ini, aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Itu dari segi lafaz, tu suratnya begitu. Yang prinsipnya kita sebut tadi, iaitu kita makin nak sampai, time tu kita makin ingat Allah Ta'ala, makin bersyukur, makin ini. Kita terjemahkan dalam bentuk zikir ini, prinsipnya kita sedar, makin aware dengan keadaan tu. Tengok berapa kilometer, dekat nak sampai 5 kilometer simpang exit Rawang. Time tu kita makin segar nak sampai dah, alhamdulillah, selamat. Time tu kita bukan lagi sebaliknya, makin kita sebut dia makin tak beringat, makin cuai, makin lalai. Wallahu alam. Itu perbincangan kita tentang hadis yang pertama. Jelas? Ada tambahan, ada komentar, ada, boleh kita buka ruang sekejap sebelum kita masuk ke hadis yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ulang sekali lagi zikir nak pulang rumah. Dan maksudnya. Ya. Ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Nanti saya ingat kalau ada grup, boleh snap zikir ni, ada dalam buku ni, kongsikan. Ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Cantik ni, siapa boleh buat nasyid ni. Minta UNIC buat nasyid ni, menarik kat ni. Maksud Aibun, kami orang yang kembali. Taibun, orang yang bertaubat. Abidun, orang yang beribadah. Li Rabbina hamidun, kepada Tuhan kami jadi orang yang memuji. Ini terjemahan bahasa, orang kata terjemahan lafziah bahasanya. Terjemahan mudahnya, kita kembali sebagai hamba yang bertaubat, pengabdi dan pemuji Tuhan kita. Jelas Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Jelas, siap rakam dah. Alhamdulillah. Ada rakam ingat tu, tulis. Ya, ada soalan? Ustaz, zikir ni kalau kita pergi jalan-jalan dekat-dekat pun, kalau nak sampai rumah pun boleh juga Boleh juga. Ataupun bila kita dalam musafir je. Tak boleh, keluar dari tempat kita lah. Kita ambil atas maksud umum, boleh kita amalkan. Kembali masuk taman perumahan kan. Kita mula dari situ dulu kan, boleh juga. Kalau ni sebagai latihan, membiasakan kan. Macam kita ajar doa, kita kena berdoa. Lalu kita buat kat dalam keluarga tu, kita doa sama-sama lepas solat. Itu sebagai latihan. Supaya nanti kalau kita solat sendiri pun kita berdoa juga. Ini sebagai latihan. Mana boleh kita keluar dekat pun, balik rumah kita amalkan tadi. Nampak kalau ada rumah, nampak gad nak masuk rumah,
kawasan rumah, kita berdoa. Mudah-mudahan terbiasa, nanti musafir yang lebih jauh, kita ingat lagi insya-Allah. Ada soalan? Tak ada? Apa pengurusi okey? Aibun taibun rabbil alamin. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk dengan hadis. Boleh Ustaz. Teruskan. Teruskan insya-Allah. Baik, kita terus dengan hadis yang kedua, tema sama, kemalangan juga. Dan hadis yang kedua ini, kalau kita tengok buku, dia ringkas sahaja, tapi saya kena bawa dengan hadis-hadisnya yang lain supaya kita lebih memahami dia, isunya lebih luas daripada yang terpampang ini. Ini kita belajar, kalau mengaji cara saya macam ni lah. Ada orang lain buat kuliah bukan Sanggaram, dia ada pembawakan cara penghuraian lain. Saya lebih kepada nak bagi faham tentang hadis ni, nak ambil manfaat sebanyaknya tentang hadis itu. Ya, baik. Muka surat 113, Asam Garam 37, tajuknya Nabi kemalangan lagi. Aniz Zuhri qal. Hadis ini riwayat Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Imam Tabi'in, insya-Allah dia pakar maghazi, pakar perang. Maklumat tentang perang Nabi dia pakar, lebih tahu daripada sahabat Nabi yang lain. Padahal dia orang datang kemudian sebab dia memberi tumpuan. Ani Zuhri qal akhbarani Anas bin Malik al-Ansari. Az-Zuhri berkata bahawa Anas bin Malik pernah cerita kat aku. Ini cara orang dulu mengaji. Anas bin Malik yang tadi juga al-Ansari, dia orang Ansar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fajuhisha shiqquhu al-ayman. Saya ingat kita baca dulu sebab saya nak gabung dengan hadis yang lain, takut jadi bercampur. Kita baca hadis ini lengkap dulu, kemudian kita baca kali kedua, kali ketiga dengan huraian. Boleh ya? Anas berkata, boleh. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari naik faras, naik kuda. Tadi unta, ni kuda. Ni kes lain pula. Fajuhasha shiqquhul ayman. Lalu Nabi jatuh terhempap bahagian lambung kanan, bahagian sebelah kanan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Anas radhiyallahu anhu, Anas pun teruskan berkata, fa shalla lana yawma idzin, pada hari itu Nabi imamkan salat kami, Nabi tetap jadi imam salat dengan kami, satu salat, salatan minas salawat wa huwa qa'idun. Dalam hari itu, dalam satu salat Nabi jadi imam, Nabi salat duduk. Fa sallaina wara'ahu qu'udan, kami pun semua salat duduk. Falamma qal thumma qal, kemudian habis salat Nabi pun kata, lamma sallama, Nabi pun kata selepas bagi salam, innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fa sallu qiyaman, apabila imam berdiri maka solatlah berdiri. Wa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk maka rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia bangkit maka bangkit. Wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud maka sujudlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, tapi apabila imam tersebut sami'allahu liman hamidah, ini masa i'tidal, tapi kamu kena sebut faqulu rabbana walakal hamd, tapi kamu sebut lainlah rabbana walakal hamd. Ini bagaimana amalan kita. Baik. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab azan dalam bab wajibnya membaca takbir dan doa pembuka salat. Macam mana nak kaitan tu, dia kena baca dengan hadis yang lain. Baik, itu hadisnya. Lalu saya letak dalam Nabi kemalangan lagi. Nak kait lagi dengan keadaan rumah tangga dari sudut kita sebagai ahli rumah tangga, ahli keluarga, siapa pun kemalangan dia sakit. Sakit suami, sakitlah isteri, anak-anak susahlah. Sakit isteri, suami pun susah payah nak masak, siapa nak masak, siapa nak ni anak tak tentu hala. Sama, seorang sakit terkesan satu rumah tangga, kan? Itu orang kata kaitan dia. Momen susah senang, babak susah senang Nabi dan isteri. Ini Nabi kemalangan, sudah tentulah susah hati, susah isteri Nabi yang lain. Membuatkan lagi keadaan ni tambah kesian. Sebut kita kumpul dengan hadiah-hadiah yang lain.
peristiwa ini berlaku dalam tempoh sebulan yang Nabi merajuk dengan isteri. Kita tahu kisah sebelum pada ini Nabi pernah merajuk, ada satu keadaan Nabi merajuk. Dan kita akan perincikan kisah ini di bahagian 4, bab 4 nanti. Nabi pernah merajuk dengan isteri selama sebulan, lebih tepat 29 hari atas sebab-sebab tertentu. Dengan semua, Nabi tak, mana dalam sebulan itu Nabi tidak melaksanakan tanggungjawab penggiliran. Itu Nabi nak didik. Fahjuruhun, Nabi pisah, tak nak sama. Tak pergi rumah siapa. Dan Nabi pun duduk berasingan. Nabi duduk atas, loteng atas rumah Sayyidatina Aisyah. Masuk waktu, pergi solat. Waktu naik atas balik. Tak nak jumpa isteri Nabi menangis. Itu keadaan. Orang kata tak bercakap. Kita biasa bercakap, tak bercakap. Sehari dua. Waktu tahu pula kawan orang sebelah sana atau makan hati dengan kita. Boleh seksa kan. Seksa jiwa tu. Itu Nabi. Time tu lah berlaku. Dalam tempoh sebulan itu berlaku peristiwa ini. Nabi sakit dan tak ada riwayat yang menunjuk isteri Nabi rawat Nabi. Nabi tak bagi. Tak jumpa. Lagilah menambah Allah kesiannya Nabi. Dan isteri Nabi jugalah yang lain. Mereka pun orang kita kata bakar, meronta-ronta hati nak bantu suami ni sakit, tapi itulah kejadian dia. Ini bab kita sebut kaitan dengan momen susah ini. Baik. Seterusnya, hadis ini dia ada manfaat lain dari sudut hukum. Yang tu saya nak hurai lanjut. Yang kita baca kali yang kedua. Ya? Baik. Anas bin Malik kata tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan. Nabi tunggang kuda. Soalan, kenapa Nabi tunggang kuda masa ni? Ini ada kaitan peristiwa lain pula, iaitu pada masa itu ada satu percubaan pihak luar serang Madinah. Sebab itu Madinah kena serang ni dia bukannya lepas Nabi meninggal. Yang kita berlaku tahu perang saya buat dalam buku saya tu kan, Madinah takkan rebah tak. Sebelum pada hayat Nabi pun berlaku usaha berapa kali Madinah ada diserang. Paling rapat tentera musuh pernah sampai, yang kita tahu tu yang perang Ahzab. Itu rapat tu depan pintu lah tu. Menuju ada parit saja. Itu paling rapat. Yang selain daripada tu, usaha-usaha dari jauh. Ada yang serang unta-unta Nabi di ni. Mereka datang dari Badar, serang unta Nabi. Kemudian yang lainnya, mereka tengah siapkan ketenteraan tempat masing-masing. Nabi pergi, orang kata, serang dahulu. Seperti mana perang Khaybar, perang Bani Mustaliq dan lain-lain. Itu keadaan dia. Yang ni, ada satu kelompok kecil, yang serang ni dia tak semestinya besar. Ada besar-besar, ada yang ni dia kecil, dia serang, dia buat kacau. Rape tu zaman kabilah dulu begitu. Kabilah ni datang serang buat kacau. Ni ada dia pergi curi dia pergi culik orang, dia pergi curi unta, kambing orang buat lari. Itu berlaku. Ini yang ni. Nabi dapat report, maka terus buatkan pasukan. Nabi sendiri pergi naik kuda, perlukan gerakan yang laju. Naik kuda, zup, pergi yang kata hadapi mereka. Berjaya lah. Itu ni dia. Sebab itu Nabi naik kuda. Soalan kedua, kalau orang tanya, nama apa kuda Nabi yang Nabi naik ini? Saya tak ada jawab lah. Sebab cari-cari tak jumpa apa nama kuda. Tapi kita kena tahu bahawa Nabi ni, kuda, unta, baral Nabi, hatta barang-barang Nabi semua ada nama. Yang ni Imam Nawawi kita sebut secara tak sebagai sunnah. Sunnah menamakan barang-barangan milikkan tu. Nabi ada nama. Hatta amaim dan tongkat Nabi dengan serban Nabi pun ada nama. Tapi tak ada riwayat yang sebut, yang rakam apa nama tongkat Nabi itu. Yang kita tahu masyhur, pedang Nabi ada nama. Ada beberapa pedang, Zulfikar dan sebagainya, Battar dan sebagainya. Unta Nabi kita tahu nama Qaswa ni paling terkenal, unta hijrah Nabi. Ada nama Jada'a Adba, unta lumba Nabi dan lain-lainnya. Baral Nabi nama Duldul. Yang baru saya jumpa riwayat kambing Nabi ada nama Qamar. Kambing Nabi nama Qamar. Dan lagi orang nak kata kucing. Kucing. Riwayat ada tersebar kucing Nabi, nama dia Mu'izzah. Yang ni saya kena sebut, riwayat ini tidak ada. Tak ada dalam ni. Ni entah siapa yang reka kemudian.
Kucing Nabi, ada kucing nama dia Mu'izzah. Pernah satu hari kucing tu tidur atas baju Nabi, maka Nabi pun tak nak ganggu kucing tu, Nabi potong baju pakaian Nabi tu yang di tepi tu, tak nak ganggu kucing tu tidur, potong, Nabi pakai baju itu. Itu cerita Allah, Nabi begitu penyayangnya dengan haiwan ni. Moral of the story. Tapi story itu tidak ada asas langsung, tidak ada riwayat langsung dalam kitab sirah, dalam kitab hadis apatah lagi. Maka tidak boleh dibina moral tu di situ. Hari ni sampai ada kedai, bukan kedai, klinik haiwan Mu'izzah vet, ada sebelah Gombak saya ingat. Ada, Allah kata sianya. Mu'izzah. Yang ni dapat saya sebut. Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Nabi ada kucing, ada kucing. Sahabat Nabi tanya ni kucing ada. Tapi nama Mu'izzah ni tidak ada. Ini direka-reka. Jadi kita tidak boleh terima lah. Baik, tolak bab kucing tu. Kembali kepada hadis kita tentang kuda. Kuda ada. Nabi ada berapa ekor kuda, semua ada nama. Saya senaraikan kat sini ada 6. Kita dengar satu-satu apa nama kuda Nabi ni. Pertama ada nama Sakab. Sakab, Sin, Kaf, Ba, Sakab. Yang kedua, yang ni paling kalau saya ingatnya, Murtajiz. Murtajiz. Yang ketiga nama Lahif. Lahif. 4, Lizaz. Yang kelima, Zarab. Yang keenam, Sabahah. Banyak kuda Nabi ni. Dan ada daripada mana kuda ni ada Nabi beli, ada yang kebanyakannya orang hadiahkan. Orang hadiahkan ni Nabi. Dan akhir hayat Nabi, Nabi meninggal dalam keadaan tak ada seekor pun kuda tu. Yang ada seekor unta sahaja untuk hijrah Nabi. Walaupun Nabi ada unta-unta yang lain. Ke mana? Nabi tidak sayang harta. Ini bukan harta Nabi kumpul, ada orang kita ini orang kaya, dia ada kereta. Semua model ada, Ferrari, BMW, Audi, semua ada. Tu dia punya lah. Kan? Mati pun meninggalkan kereta tu, 10 buah kereta yang mahal, tapi yang ikut pergi ke kumpulan van jenazah. Itu van jenazah masjid, bukan surau, bukan kereta dia. Nak katanya ironiknya. Kan? Nabi tidak, Nabi meninggal, semua ni sudah tidak ada. Ke mana? Nabi yang tu Nabi hadiahkan, Nabi bagi kepada orang sebagai ni gini-gini hadiah. Bukan Nabi kumpul harta, tidak. Orang beri harta kat Nabi. Ada keperluan Nabi pakai masa tu. Tidak ada keperluan Nabi, ada keperluan lebih ni Nabi hadiahkan kepada orang lain. Jadikan sebagai hadiah, penghargaan, reward kepada orang lain. Dan ni ada kuda Nabi. Cuma nama saya tak tahu mana satu ni. Antara Sakab, Murtajiz, Lahif, Lizaz, Zarab, Sabahah, tak tahu yang kuda yang mana. Baik, itu tentang kuda. Nabi naik kuda. Ada soalan? Ustaz, kuda Rasulullah ada yang berwarna putih, Ustaz? Oh, rasanya ada. Ada. Sebab apa? Tak tahu mana satu. Kalau tanya mana satu, saya tak pasti. Saya rekod sini je. Sebab apa tanya? Sebab macam ada pernah terbaca kuda Rasulullah ada yang berwarna putih, tapi saya tak pasti nama dia. Itulah, nanti kita ni. Ada kena rujukan. Nanti saya dapatkan. Ya, insya-Allah. Lahif. Baik. Ada perincian dia kenapa nama-nama kuda ni, nama sekian dia ada ciri pada kuda itu. Yang ni kita kena buat kajian sorotan khusus lah. Ini kita sebut secara tak langsung, ya. Baik, kembali pada hadis kita. Nabi naik kuda dan situasi kita sebut tadi, kejar musuh. Kemudian ni sama ada on the way balik ataupun masa kejar tu. Fajuhasha shiqquhul aiman. Nabi jatuh terhempas pada lambung kanan. Kat sini ada pelbagai riwayat, ada riwayat yang lebih terperinci yang mengatakan, semua mengatakan sebelah kanan. Tapi ada riwayat sebut Nabi yang sakit ialah bahagian katif, bahagian atas Nabi ni. Ada yang sebut bahagian peha. Dari riwayat ini sebut syiqquhul aiman, terus maksud sebelah kanan, badan sebelah kanan, jatuh hempak sebelah kanan. Mana yang sakit, bahagian sakit tu berbeza riwayat. Sakit jatuh, orang sakit lah, terhempas kan. Ni kuda naik laju pula ke macam mana. Ini Nabi. Ni nak kata kali tadi Nabi jatuh unta, Nabi kuda. Ini
Nabi manusia biasa. Biasa. Dekat situ Allah takdirkan berlaku, kita boleh belajar akhlak Nabi kan. Bukannya kita sebut orang sampai mengagung tak terbayang, mengagungkan Nabi tak terbayang pun berlaku hal-hal seumpama ini. Berlaku kan. Nabi jatuh lambung kanan. Jadi hari itu Nabi selagi Nabi larat dia jadi imam, Nabi akan jadi imam. Sebagaimana kita baca hadis sebelum pada ni, tu Nabi tak larat sangat dah, Nabi minta Abu Bakar jadi imam. Masa tu pun Nabi dipapah oleh 2 orang. Yang ni Nabi larat jadi imam. Tak boleh berdiri, Nabi solat duduk. Fasalla lana yawma idzin salatan minas salawat wa huwa qa'idun. Nabi solat duduk. Baik. Hadis ni ringkas yang kita baca ni. Ni kita kata kita kena gabung. Keadaan untuk kita memahami situasi itu. Nabi solat duduk. First time. Pertama kali dalam sejarah itu Nabi solat duduk. Sahabat Nabi pada asalnya solat berdiri. Nabi tak bagi apa-apa pesanan pun masa tu. Nabi solat duduk, sahabat Nabi solat berdiri. Sebab biasanya begitu. Baik. Faltafata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihim an ijlisu fajalasu. Nabi masa solat tu Nabi pun berpaling. Nabi berpaling ke belakang. Nabi pun bagi isyarat. Ani jelisu. Nabi bagi isyarat untuk duduk. Nabi tak bercakap tapi dipahami daripada isyarat tu Nabi suruh duduk. Maka fajalasu, sahabat Nabi pun duduk. Ini perincian hadis kepada peristiwa ini yang tidak ada dalam hadis yang saya muatkan di sini. Duduk. Jadi itu kita ini keadaan kita belajar fiqh sikit yang menarik. Imam solat duduk asalnya, sahabat Nabi ketika itu solat berdiri. Pertama Nabi berpaling. Ini keluar hukum. Boleh tak kita dalam solat berpaling, gerakkan kepala ni? Boleh jika ada keperluan. Jika ada keperluan. Nabi berpaling ke belakang tanpa berpalingkan badan. Ada orang angkat tangan, raise. Yes, Puan Nurini. Ustaz nak tanya. Kalau daripada hadis ni mengatakan baginda mengimami kami dalam satu hari dalam keadaan duduk dan kami pun solat duduk di belakang baginda. Bermakna kalau imam tu duduk, kita makmum pun boleh duduk juga. Walaupun dia solat wajib. Penjelasan tu yang saya nak huraikan. Dia jangan kata terus kita buat orang kata buat rumusan. Boleh Ibu ya? Itu saya kata tadi, saya perlu gabung dengan riwayat yang lain untuk kita faham yang sebetulnya. Itu belajar hadis. Silakan. Ya. Ya, memang ini advance ni. Advance. Bila baca tu macam betul kan? Terus kita pun solat duduklah lepas ni. Beramal dengan hadis Nabi. Tidak begitu kan. Baik. Ini. Nabi solat duduk. Kita faham situasi dahulu. Nabi berpaling. Nabi bagi isyarat duduk. Maka sahabat Nabi pun solat duduk. Asalnya mereka solat berdiri. Kat situ nak kita rumuskan hukum. Boleh tak kita berpaling kepala atas keperluan tentu tanpa menggerak dada kita? Boleh. Ini dirumuskan. Fiqh rumuskan. Pergerakan yang dibolehkan. Baik. Isu solat duduk tu, ni kita nak jelaskan. Lalu sahabat Nabi pun kami pun solat duduk. Summa qala lamma sallama. Habis salam, Nabi pun sebut. Nabi kata, ada riwayat lain. Nabi kata, in kittum anifan la taf'alu fi'la farisi war rum. Tadi kamu hampir-hampir melakukan adat orang Parsi dan Rum. Yang masa bila tu? Yang masa Nabi duduk, sahabat berdiri itu adat orang kaum Parsi dan Rum. Nabi kata, kamu tadi hampir-hampir nak buat adat budaya perangai orang Parsi dan Rum. Macam mana tu? Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Iaitu mereka pengikut-pengikut raja ni, mereka berdiri. Sementara raja mereka duduk. Raja duduk depan, pengikut, menteri, askar semua berdiri sebagai penghormatan. Nabi kata, fala taf'alu, jangan buat macam tu lagi. Hadis ini riwayat Muslim. Ini asal sebab Nabi larang tadi. Nabi suruh duduk, maka sahabat Nabi pun duduk. Dia punya kata pendalilan dia tadi tasyabbuh. Nabi tak nak menyerupai masa tu kaum Parsi dan Rum. Nampak rupanya Muhammad macam tu juga, macam raja Parsi dan Rum juga dalam solat tu. Dia je duduk, orang lain berdiri.
Oh, ni tak sama level. Tak. Wahai dalam solat, pada ketika itulah sama keadaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam sebagai ketua sahaja. Baik. Tapi adakah begitu berterusan keadaan dia? Yang ni yang saya nak kena perincikan kat sini. Baik. Kita bersambung lagi. Kita gabung dengan riwayat ini. Tadi riwayat Muslim. Baik. Kemudianlah baru Nabi sebut innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini prinsip yang berterusan secara asas dia. Imam untuk diikuti. Maknanya dia ikut imam. Kata Nabi idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam solat berdiri, solat berdiri. Kemudian dalam riwayat Muslim yang tadi kita gabung, Nabi sebut idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Apabila dia solat duduk, maka solatlah duduk. Itu dalam riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari yang kita ada ni, yang baca buku ni tidak disebut. Kenapa? Imam Bukhari ambil versi ni, dia tak nak cerita pasal tu. Dia nak cerita pasal apa takbir, dia ringkaskan. Dalam riwayat lain dia akan sebut. Ya? Baik. Kemudian lebih lanjutkan lagi, nak kata ni prinsip ikut imam ni. Apabila imam rukuk, maka rukuk. Apabila imam sujud, maka sujud. Apabila imam dia bangun, maka bangun. Apabila imam sujud, maka sujud. Kat sini dia ada tatabbu', dia ada kesinambungan. Yang ni kesempurnaan solat berjamaah yang kita ingatkan supaya lagi sempurna solat berjamaah pahala kita, insya-Allah. Allah akan beri pahala dengan setimpannya ikut pada kesempurnaan. Yang ni kita kena sebutlah, bukan tegur sangat pun, tapi kita tengok ilmu yang menyuluh amalan kita. Saya duk perhati dalam solat berjamaah, kalau kita duduk belakang juga duduk tengok, ada orang dia bukan dia orang sama je biasa, dia ada kecenderungan untuk bergerak lebih lambat daripada imam. Kalau imam rukuk tu dia biasa rukuk, tapi kalau bab sujud imam bangkit tu dia tak bangkit baru dia ni. Kalau imam rukuk dia masuk sama, tapi imam dah naik dia lambat baru naik. Imam nak turun baru dia turun. Dia lambat daripada pergerakan imam. Atas kesengajaan nak berlama-lama dalam yang dia pada ketika itu dia sujud aku nak lama sikit, tapi dah imam lebih dari awal daripada dia lama sikit, lepas tu baru bangkit. Dalam solat berjamaah dia bukan begitu, dia punya sifir dia. Sifir dia, prinsip dia ataupun seni dia, kita ikut imam. Tempo kita ikut imam. Imam sujud, kita sujud. Imam baru dari sujud luaran kita nampak keseragaman itu berlaku. Adapun tempat dah tu kita nak meluahkan perasaan, meluahkan doa masa time sujud, time ada tempat dia. Itu ketika solat bersendirian. Habis solat berjemaah, kita solat sunat 2 rakaat, time tu kita nak lama-lama, tak ada masalah. Itu seni dia pula. Seni solat bersendirian itu kita lama-lama, kita ni seni solat berjemaah tidak begitu. Imam pun tidak begitu juga. Kan? Bukan dia kata ikut syok dia sahaja. Dia kena ambil kira apa keadaan jemaah. Kan? Hari ini kena ingatkan juga siapa-siapa yang jadi imam, prinsip dia yang Nabi sebut. Nabi tu melajukan, mempercepatkan solat kerana di belakang ada orang tua, kanak-kanak, ada ibu, kan. Bukannya bermaksud kita kena cepatkan solat semata-mata, tidak. Prinsip dia kena ambil kira keadaan makmum. Pada hari ini apa yang berlaku, yang ni saya tegur juga, kita nasihat juga lah adik-adik imam yang muda-muda yang jadi imam. Nanti nak Ramadan nanti kita akan beritahu juga. Iaitu mereka, tadilah dia ingat yang tu, mereka solat jadi imam cepat. Kita orang muda kita tak cepat lah tu. Tapi kena ikut cepat lambat itu tempo kebanyakan. Jemaah-jemaah, orang kata jemaah berusia, apa boleh dia solat agak cepat pada kiraan orang berusia. Lelah dia. Ada jemaah Ustaz, laju sangat imam tu, laju sangat imam tu rukuk, lepas tu sujud. Saya tak ada anak ni. Lelah tu. Oh, kita faham. Oh, ni keadaan. Ni fiqah. Ini fiqah kefahaman. Imam kita bagi tahu imam. Slow sikit tempo dia. Kita ingatkan nak kena cepat. Ya betul, cepat pada keadaan yang sesuai. Tengok jemaah sini ramai yang berusia, kan. Bacaannya agak perlahan ni. Itu yang lebih patut. Makna kita memperlahankan gerakan solat untuk ni. Dengan kita laju itu lagi menyeksa jemaah. Lain pula, itu prinsip dia.
Lain saya nak sebut tadi, seni solat berjemaah tu lain, seni solat bersendirian itu lain. Jadi kat sini Nabi sebut, idza raka'a farka'u, apabila rukuk kita rukuk terus walaupun tak habis lagi bacaan. Tak habis ketiga. Terus kita ni pergerakan itu. Sujud. Baik. Di mana ada tempat yang berbeza. Nabi kata wa idza qala sami'allahu liman hamida. Tempat ini berbeza apabila imam tersebut maksudnya i'tidal, sami'allahu liman hamida. Maksud Allah mendengar orang memuji, kita yang makmum jawapan dia lain. Bukan ikut tadi. Ini ada kata pengecualian. Rabbana walakal hamd. Tuhan kami, padamu jualah segala pujian. Bab zikir Rabbana walakal hamd ni pun ada perbincangan yang lain. Nabi ajar banyak versi lain. Baik, itu cerita dia. Kemudian, habis kat sini, ada beberapa poin. Saya nak sentuh tentang tadi Ibu Norini kata, mana kata kita makmum nanti solat kena solat duduk lah. Baik, ini perbincangan fiqh, kita ulang kaji sikit ya. Saya ada buat catatan. Baik, kita duduk Malaysia, kita bermazhab Syafi'i, jadi kita utamakan mazhab Syafi'i. Dan sudah tentulah setiap mazhab itu mereka berdasarkan dalil-dalil yang ada, bukan sekadar dalil tetapi cara memahami dalil. Baik, hadis ni sahih betul. Dan ini berlaku, ya, Nabi solat duduk dan Nabi suruh sahabat solat duduk. Tapi kita kena gabung dengan riwayat yang lain yang mana di hujung usia Nabi SAW, Nabi solat duduk, sahabat Nabi solat berdiri. Kita ingat tak hadis di hujung yang masa Nabi sakit, hadis terakhir dalam bab pertama, Nabi solat duduk, Abu Bakar solat berdiri tepi Nabi, dan sahabat Nabi yang lain solat berdiri. Kat sini, hadis ini dijadikan panduan bahawa hukum yang ada dalam hadis yang kita baca ni, iaitu sahabat Nabi solat duduk itu sudah dimansuhkan. Ini zaman pembinaan hukum. Ada satu ketika hukum dia sekian, nanti dia berubah kan. Kat sini pada hadis yang kita baca ini, ya, merakamkan bahawa pernah di satu peringkat satu ketika solat dia, imam solat duduk, makmum solat duduk, ya. Baik. Tapi hukum ni akhirnya dimansuhkan berdasarkan hadis yang tak terakhir tadi. Peristiwa terakhir di hujung usia Nabi, Nabi solat duduk, sahabat Nabi solat berdiri. Jadi solat berjemaah seni dia apa? Kalaulah imam tu solat duduk, maka makmum solat berdiri. Dan ini bukan mazhab Syafi'i saja, semua mazhab. Ya. Itu. Yang lebih daripada itu, ataupun sebelum pada itu sebenarnya dibincangkan oleh para ulama fiqh, iaitu hukum imam solat duduk boleh ke tidak. Tadi keadaan tadi secara umum boleh. Yang ni ada khilaf sebenarnya. Kita mazhab Syafi'i boleh, imam boleh solat duduk. Kita nak bagi nampak orang kata perbezaan ini. Kita mazhab Syafi'i boleh, imam solat duduk, makmum solat berdirilah. Boleh tak imam tu dia solat duduk? Contoh dia memang imam tetap imam kita, tapi dia sakit kaki ni, dia solat duduk. Boleh. Baik. Tapi dia ada aulawiyat. Kalau ada orang boleh menggantikan orang tu lebih di solat berdiri, maka dia utamakan orang yang boleh solat berdiri. Itu kesempurnaan solat berjamaah. Tapi kalau imam tu juga aku tak nak pecah rekod contoh. Kita tak tahu keadaan orang. Imam tua di tempat kita tu dia nak rekod dia, aku tak pernah miss pun berapa puluh tahun ni mengimami jadi imam solat walaupun keadaan kita bagilah laluan kat dia. Baik, tak ada masalah. Tapi mazhab yang lain, contoh mazhab Hambali, dia kata hanya imam ratib sahaja yang boleh solat duduk, makmum solat berdiri. Imam ratib ni maksud dia apa? Imam tetap. Imam tetap masjid tu. Dia memang imam tu, kita tahu tu imam tetap. Adapun dalam keadaan berjemaah yang lain, contoh tidak ada imam tetap berjemaah, kata di RNA, di tempat perhentian. Ni bukan imam tetap tu mana-mana. Bukan solat berjemaah yang orang kata pertama di tempat itu. Ni
musafir, kita kumpul, ada keluarga ni, ada kumpul. Lepas tu ada orang lebih paling tua, tapi dia duduk, dia tak larat. Mazhab Hambali kata tak boleh. Walaupun dia orang paling tua, nampak paling ustaz, paling syekh, tapi dia tak larat, dia kena solat duduk, maka kita tak bagi ruang kat dia. Kita bagi orang berdiri. Sebab ni bukan situasi imam tetap, bukan di masjid, di surau yang ada jemaah tetap. Maka tak boleh. Tetap dia kena orang yang boleh berdiri untuk jadi imam. Baik. Mazhab Maliki mengatakan tak boleh sama sekali. Imam mesti berdiri. Kenapa berbeza ni? Dia ada perbincangan dari segi hukum yang lain lah. Wallah, saya tak terperinci yang tu. Jadi kita pegang, kita kata mazhab Syafi'i tadi boleh, tapi diutamakan orang yang boleh biar imam yang berdiri. Wallahu a'lam. Itu saya cuba mudahkan perbincangan. Ada nampak yang angkat tangan tadi? Ada. Admin sendiri. Ya. Ada soalan? Silakan admin. Kot tu Ter. Ya, okey. Okay, saya berhenti setakat ini. Ada satu lagi tajuk lah. Yang ni kita tak sempat bawa ni. Saya kena berhenti di hadis kedua ini sahaja. Kita baca hadis Nabi dan Safiyah kemalangan. Yang ni hadis kedua, Nabi kemalangan lagi. Adapun hadis yang ketiga, Nabi bimbang isi kemalangan, kita bawa dalam pertemuan akan datang lah. Sebab itu masih, tapi bukan menafikan atau Allah Ustaz nak tanya soalan. Ni ruangan untuk bertanya, untuk nak ni. Kita berhenti setakat ni dari segi pengajian hadis kita. Saya buka kepada soalan ataupun tambahan ataupun apa-apa saja perkongsian nak disampaikan. Dipersilakan. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Ayibun tu perkataan asal dia apa ya? Ayibun. Awab. Apa perkataan bahasa Arab dia? Saya kena tengok. Saya tak boleh jawab. Ayibun. Sebab saya pun tak boleh nak tangkap. Macam tak ibun tu kita tahu dah juga. Betul. Tabah kan? Tabah. Saya tak boleh jawab sekarang. Ayibun. Baik. Okey. Kalau siapa boleh ni, saya ada masalah ni. Kenapa ni? Ya, ada soalan lain, ada boleh respon kepada tu tadi? Persilakan Ibu. Sementara saya cari. Assalamualaikum Ustaz, saya tak Waalaikumsalam. respon, saya nak soal yang lain. Ya, Ibu Aisyah. Allahu Akbar. Okey. Doa-doa sebelum musafir dan sebagainya itu semua, doa itu mula digunakan oleh Rasulullah selepas berlaku beberapa kemalangan ataupun dia dah memang mendoakan tapi kemalangan itu berlaku atas takdir Allah. Menarik. Secara Allah alam, secara ni doa Nabi memang diamalkan walaupun belum berlaku kemalangan. Bukan selepas, tidak ada hadis yang kalau tidak mungkin kita akan jadi perhatian hadis tu. Setelah berlaku peristiwa maka Nabi pun mula berdoa. Tak ada hadis tu. Tapi memang Nabi ajar secara umum gitu doa. Tapi itu tak berlaku kemalangan kan. Orang kata itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita berusaha dan ni nak berlaku juga berlakulah kan. Itu saya boleh jawab, wallahu alam. Kenapa ibu tanya tu? Ada menarik tu. Ibu. Yelah, ingatkan selalunya kan selalu apabila peristiwa dah berlaku baru ada satu istilah semua kan. Betul secara umum dia. Tapi tidak. Kalau orang boleh respon. Okey. Soalan tadi ni yang ibu tanya sebelum pada ni, apa perkataan asal ayibun ni? Saya tengok dalam almaani.com, dia punya perkataan asal dia aba. Alif ba. Alif tu ada apa mat dia. Aba. Maksudnya raja'a wa 'ada, kembali. Orang yang kembali. Aba ilaih. Iyaban. Ya. Boleh respon yang bertanya tadi, jelas tak? Boleh. Kalau macam raja'a tu biasa dengar, macam abah tu tak perlu dengar. Orang Arab dia. Abah tu abah wasbara tu ada lah. Tu aba, yang tu alif ba,
ada ni hamzah ya maksurah tu kan. Tu alif ba ya. Yang ni ba. Jadi alif ba tapi alif tu dia makna aba aibun iyaban. Maksud yang sama raja'a dan ada. Menarik belajar bahasa Arab ni. Insya-Allah. Ada soalan lain? Hari ni dia perbincangan kita dia nak pergi ke fiqh sikit kan. Ala kulli hal asas dia kita hadirnya hadis rumah tangga Nabi, kita buat sorotan itulah. Ya. Ada input lain ibu-ibu? Ustaz, Yang biasa saya kita dilarang dalam Al-Quran mengatakan kita jangan bermusuh lebih daripada 3 hari kan. Tapi apabila Rasulullah menunjukkan merajuk dia tu sampai sebulan ni Ustaz. Dan itu selepas dikeluarkan hujah itu ataupun sebelum Rasulullah merajuk. Bukan. Kita tidak boleh lebih pada 3 hari bermusuhan. Menarik apa kemusykilan ni. Kita berfikir. Pertama kena dibezakan keadaan itu yang Nabi sebut la yahillul, tidak halal bagi saudara muslim memulau atau tidak bercakap dengan saudaranya lebih pada 3 hari. Maksudnya tu umum dalam hal kemasyarakatan, dalam hal kejiranan dan persahabatan. Itu maksud umum kan. Maksud umum dia. Adapun dalam hal rumah tangga ini secara asasnya begitu, tapi apabila melibatkan hukuman, kalau kira tadi bab persahabatan, bab itu tidak ada hukuman. Ni kalau bab melibatkan hukuman kepada isteri lah bagi suami, Allah sebut dalam Al-Quran atau nasihat dia tak makan nasihat, pisahkan daripada tempat tidur, tak jadi juga maka rotan kan. Peruntukan hukuman ataupun denda ini, pendidikan ini yang Nabi guna situ ya. Jauhi ataupun tidak bersama, jauhi di tempat tidur, tapi tak pernah sampai pukul isteri. Tempoh dia berapa lama itu tidak ditetapkan, tengok kepada kesesuaian dan effectiveness, keberkesanan. Kalau ni hikmah Nabi, kebijaksanaan Nabi. Kalau mungkin Nabi kata, Nabi rasa ni kalau setakat 2-3 hari tak, orang kata tak apa jadi ni, itu yang Nabi sebulan. Sebulan tu pun 29 hari. Jadi tadi yang bab ini tidak terlibat, tak tertakluk kepada tempoh had 3 hari yang secara umum. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik. Ada soalan? Tinggal satu, tak sempat juga Nabi bimbang istiqamal. Tapi elok kita tak payah campur, kita boleh beri tumpuan lebih lagi. InsyaAllah. Masih ada soalan lagi ke? Sebab Ustaz ada urusan hari ni dan Ustaz tak boleh tunggu lama. Betul kan Ustaz? Betul. Tapi Jadi jangan teragak-agak. Tak ada soalan lah Ustaz nak agak. Tanya sebab saya suka ni. Cuma tak nak kosong gitu. Baik Ustaz. Dapat sesuatu? Alhamdulillah tak ni dapat je Ustaz. Cumanya banyak pasal persoalan fiqh lah. Ramai yang tertanya-tanya. Saya perasan. Teruskan Akmi. Sebab kita dah lalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ada satu soalan. Apa hukum kalau kita cium jenazah yang jenazah kan dia dah diwudukkan, lepas tu kita menangis cium kan, batal. Sebab batal apa? Sebelum ni saya pernah dilarang untuk cium arwah ayah saya. Kenapa pula lah? Sebab dia kata nanti batal semayang. Batal semayang siapa? Bukan, maksudnya dia kata jangan cium tu, menangis tu jangan cium. Terima kasih Ustaz. Baik. Ini antara adat dan salah faham yang masih lagi berlaku dalam masyarakat. Ya. Secara mudahnya boleh. Kalau tanya orang kata tak boleh, memang ada lah kata tak boleh. Tapi tanya saya boleh, tidak ada halangan tentang hal itu. Sisi Nabi buat begitu ya. Dan tidak ada kewajipan
ke atas si mayat, memang mayat orang yang pergi untuk dia tu ada dalam keadaan berwuduk tak. Yang menjadi tanggungjawab bagi orang yang masih hidup dengan memandikan dia. Mandi lah. Adapun lepas pada tu, contoh kata jenazah tu telah dikafankan, dia terkeluar, contoh kalau ni kita minta jauh, terkeluar daripada jenazah itu kata najis. Kalau kita kira orang biasa, batal lah. Orang masih hidup batal lah tu. Dia punya taharah dia. Adakah kita kena mandikan semula? Tak. Dia terlepas dah. Tanggungjawab orang yang masih hidup apabila kematian mengurus si mati, dia memandikan dengan semampu mungkin ini. Apa yang berlaku selepas pada itu, yang pada kiraan orang hidup dia memberi kesan kepada batal kesucian dia, tak jadi dah. Itu tidak ada halangan untuk itu. Jadi tidak ada masalah untuk ahli keluarga mencium yang ni. Satu lagi salah faham, yang ni saya perhati depan kita sendiri, bila jangan bagi kena air mata kat bersentuhan dengan arwah, nanti terseksa dia. Ini juga satu salah faham. Yang Nabi larang ialah meraung, meratap. Itu tidak tu tak puas hati kan. Yang ni adat zaman dahulu. Dalam masyarakat kita pun mungkin secara tak sedar orang tu ada kematian duduk meraung, meratap ini. Itu yang Nabi ini. Bahkan dalam hadis lain Nabi sebut akan terkesan kepada si mati itu juga. Ulama bincang, maksudnya kalaulah si mati itu tidak didik, tidak atau awal ahli keluarga itu, ahli keluarga tidak ada kaitan pun. Jadi yang tak nak yang tu. Ada pun dah menangis. Bayangkan, hidup tengok Allah. Si perempuan, biasa perempuan, dia menangis tak nak berhenti. Tiba nak suruh berhenti, nak suruh kesat dulu baru boleh cium. Memang tak ni lah. Duduk menangis, nak kesat macam mana dia tak tahu dah. Ni. Oh tak boleh. Duduk kesat lagi. Ya Allah kesian. Biarlah. Bagi. Ini peluang dia terakhir untuk nak ni. Jadi, kalau saya ada masa tu, saya marah lah. Walaupun pakcik tu. Sebab ada yang buat-buat macam ni, orang lama. Yang tidak memahami tak ni dan tu menyeksa keluarga pula. Wallahu a'lam. Jawapan ringkas boleh. Kalau ada kata bangkang, kata ni Ustaz Luqman kata boleh. Itu kita boleh berdebat dalam hal ini. Sebab dia tersebut tadi, dia dah termasuk dengan adat. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi Ustaz. Saya tanya kalau macam nak mandikan jenazah kan, boleh ke macam adik-beradik saya lelaki dan perempuan tu masuk sekali mandikan arwah ayah macam tu. Tapi Lagi kata kalau kurang dia tak benarkan, lelaki je. Macam mana Ustaz? Allah, tu sama juga. Boleh. Tak apa ni je. Tu yang dapat siapa? Adik lelaki saja. Lelaki saja. Boleh. Yang dalam keadaan itu jangan bagi orang luar masuk lah. Bagilah dan peranan masing-masing dengan kesusahan masing-masing. Kalau adik-beradik anak si arwah tu lelaki dan perempuan bagi masuk semua, sudah tentulah dalam keadaan anak tu tengok tu jaga. Orang paling menjaga maruah si mati ialah ahli keluarga tu sendiri. Serah kat mereka. Kalau yang perempuan buat yang kesesuaian yang sesuai dengan dia. Contoh kalau masa memandi, dia tolong cucu, tolong pegang paip air tu cucu. Cukup dah nak tengok nak berkhidmat terakhir. Yang sapu tu bagilah kat lelaki. Kita pun emo jugalah kan benda macam ni apabila berlaku larangan. Sebab kajian saya khusus sebelum pada ni master tak siap-siap tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah masyarakat tu tak siap-siap lagi. Sebab kena buat kajian lapangan dan mula mengesan banyaknya benda dalam masyarakat yang ni. Ada adat yang tak patut disusah-susahkan. Ada satu tempat, tak nak sebut negeri mana, mengamalkan mandi jenazah lapik dengan daun pisang. Itu adat dulu. Kita kata ni zaman dah berubah dan tak kena pun. Tak apa sebab daun pisang dia menyebab bertakungnya air. Bertakungnya air duduk situ. Kita begitu tak boleh ni. Tapi ni orang tua. Kau siapa? Kau siapa duduk ni? Ni kita perasan ada adat dia. Ada tempat tak nak sebut negeri jugalah. Sebelum nak mandi jenazah nak urus ni, satu dia tak bagi ke orang lain. Dia ni tukang mandi jenazah orang kampung ni dia. Nah, dan dia minta ni yang perempuan, dia minta cincin arwah. Itu mana boleh? Nah, ini upah ni. Tak, ini bar faraid. Itu harta faraid ni. Itu adat kata. Tapi berapa lama dah orang ikut benda tu?
Dia minta, dia beri cincin tu kepada ni, baru boleh start mandi. Kata jangan begitu. Jadi Allah, saya tumpah simpati lah. Kalau nak patah balik lah kan keadaan tu. Wallahu alam. Ustaz, Sebenarnya saya Ustaz tertarik. ada adat-adat macam tu Ustaz. Ya. Cumanya saya masih tertunggu-tunggu kalau ada tulisan daripada mana-mana ustaz ke tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan adat ni kan. Terutamanya berkaitan dengan jenazah. Saya tertunggu-tunggu kalau ada penulisan yang untuk saya nak beli buku. Kalau boleh saya doa ustaz boleh buat buku berkenaan dengan tu. Saya akan beli, saya memang beli. InsyaAllah saya beli. InsyaAllah betul lah. Untuk Allah merungkai orang kata persoalan-persoalan macam tu ke Ustaz. Bukannya tak ada yang buat benda-benda macam tu Ustaz. Sedih rasa. Tapi betul. jazakallahu khair Ustaz. Ayyakum. Ustaz, saya tertarik dengan pengurusan jenazah Ustaz kata tadi tu. Adik-beradik semua masuk semua. Tapi kalau adik-beradik tu dia tak main Ustaz. Dia perlukan bantuan daripada Bilal. Orang-orang yang ketua yang memandikan jenazah tu. Apakah yang perempuan tu boleh masuk juga kerana bukan mahram tu? Jangan boleh maksud jagalah apa aurat tu. Tu yang tak itunya. Begini, contoh realiti yang saya sendiri, keluarga sebelah isteri saya, arwah Pak Mentua yang meninggal, ni memang kami adik-beradik semua masuk. Yang perempuan, isteri saya, dia orang cucu bahagian pegang gayung pegang ni. Yang orang katakan perut tu semua lelaki lah. Yang ni, saya pun ni kita bagi utama. Dan ada, nak sebut ni, dan ada apa orang mandi orang luar. Macam tu. Keadaan kita jagalah tu segi aurat dia tu tak buka ni. Kalau perempuan tu terlibat dengan pemandian mungkin dia singsing lengan kan. Jadi tidak adalah aurat tidak terbuka asal tidak apa. Yang kena jaga macam itulah aurat juga, aurat si arwah tu. Kita dalam keadaan kata lapiskan kain atas badan itulah kan, bukannya terdedah macam tu. Baik, saya nak sebut begini, maaf dah sebut. Saya pun kita bincang balik. Kena ingat juga jangan marah, saya marahlah ketika itu mungkin terasa pula bahagian yang menguruskan jenazah. Kita kata yang bagus-baguslah, tapi ada kepentingan ni ada jugalah. Yang kes saya tu, kes arwah saya ni meninggal di hospital. Jadi kita pun mandi hospital lah, minta nak mandi. Kita ustaz, isteri saya ustazah, adik-beradik keluarga ni semua ustaz-ustazah. Daripada abang sulung, dari kakak dulu ustazah, kami keluarga ustaz-ustazah. Dan ada confident buat mandi, saya mengurus jenazah kita boleh ni. Tapi apabila di situ, kita di bidang orang, di kawasan orang, pakcik tu kata dia ni. Kita pun minta, kata kami nak tolong mandikan. Okey tak apa, dia nak ni juga. Okey tak apalah, nak terlibat. Dalam tu, dia tak buat apa pun. Ada kita mandi. Lepas tu dia masuk campur. Dia tolong mandi, nampak kita ni buat macam lambat. Kita bukan buat lambat. Kita orang anak kita buat dengan orang kata tata dengan lembut dengan ni kan. Dia pergi, dia ni air tu dia itu muka nak bagi nampak macam cepat ni. Kakak saya sampai menjerit. Pelan sikit. Sampai tengok kasarnya dia buat tu. Dia muka ni dia tengok kita tu buat tak macam tak teliti. Walaupun bukan tak pun kita take time untuk nak ni. Dia ni. Memang saya air tu sampai masuk ke dalam mulut untuk ni. Saya memang marah lah time tu. Ni. Lah guys selesai lah. Lepas pada ni kakak duduk menjerit dia pun okey biar lepas itu. Habis semua tu minta duit. Tu sebenarnya kata ni awak tak nak lepaskan, sebenarnya awak nak duit. Kita kata tak apalah, kalau kata nak upah juga tak, baik kami buat, kami bayarlah juga minta pun sebagai ruang memberi ruang masa awak situ. Ya. Tapi tidak dinafikan memang memerlukan. Saya terlibat di Gajang tu, terlibat dengan skuad sukarela memandikan jenazah. Memang ada ramai juga yang ahli keluarga si mati ni dapat call daripada hospital ni dah meninggal pun, terus macam nak urus jenazah, okay, kita minta siap, minta pihak masjid, pihak apa hospital urus siap-siap mandi apa semua, hantar orang kata yang dah siap dah. Yang tu yang hospital akan call bahagian ni, akan call bahagian skot sukarela ni, baru kami pergi mandikan jenazah. Ada satu saya tak terkesan, kita mandi jenazah orang dewasa ni pergilah juga. Saya tu mula-mula kita bujang lagi ikut hantar ke rumah tu. Ada
Itu tanya saya dah tengok dah perkenalan duduk ni. Lah ada 2-3 orang anak lelaki. Ada 2-3 orang anak lelaki si arwah. Saya kata Allah, kalau bukanlah kita masa tu lah kita. Kalau aku takkan buat macam ni kat ayah aku. Awak mampu awak ni awak buat berkhidmat terakhir lah. Walaupun kita ni. Jadi tak nafikan ada keperluan orang yang mandikan jenazah tu juga. Jadi kita imbang-mengimbang. Alakul saya nak sebut pada semua, jangan takut, jangan ini. Saya ingat kena confident, kena bersedia untuk ni. Orang kata nak menangis, nak bersedih apa tu, biar lepas pada tu. Sayang, kuatkan semangat, kuatkan ni, biar arwah siapa, mak kita, ayah kita pada masa itu, kita kuat semangat, biar kita khidmat terakhir. Jangan bagi ke orang, kita yang buat dulu ni, dah ke bumi, lepas tu kita nak menangis, nak bersedih, tutup pintu, tak payah buat tahlil pun tak apa. Itu ni. Kalau sayang ni waktu dia pergi dan dia perlukan khidmat terakhir orang daripada orang paling dia sayang. Tiba kita bagi ke orang luar, bagi kepada ni atas dasar aku tak yakin, aku tak ni, tak. Bila bukan nak kata kita biasa kita mudah lah, tapi boleh buat sebenarnya. Tapi itulah Allah, macam mana saya nak sebut. Ingat gitu, ingat kalau orang tu kata aku nak berkhidmat terakhir kepada mak ayah aku, boleh. InsyaAllah ni boleh. Sampai ke solat kita yang solatkan sampai ni. InsyaAllah itu yang lebih baik dan rasa lebih seronoknya bagi bertuahnya mak ayah kita siapa yang pergi. Wallahu a'lam. Sebab dah cerita pengurusan jenazah tu, kita kena sambung sikit lah tentang apa tu menariknya Ustaz beritahu tadi. Ada jenazah, walaupun kita tak pernah dengar, boleh jadi hari ni hari pertama lah saya dengar. Jenazah itu terkeluar najisnya selepas dah dikapan semua. Apakah tukang kapan tu semua kena cuci balik, bersih balik, ganti kapan baru ataupun dibiarkan begitu saja, Ustaz? Tengok situasi tu. Kalau banyak sangat dan tu dia menjadi satu lah. Jangan kadang orang dia buat spekulasi, ni teruk ni jenazah ni, kita dah cuci betul keluar lagi nak tunjuk something. Tak, jangan sangka dah habis dah tu. Kemudian tengok keadaan, kalau tu banyak nampak ini, kalau kita boleh balik lagi lah. Tengok, kalau dia boleh percepatkan. Nah, kita memang ada kes jenazah berbau, kita kata ni bau dari mana, kita tahu dah tu memang bau benda tu lah. Masa lagi keluar, saya pernah uruskan dalam keluarga, begitu jugalah. Jadi kita tak buat apa-apa, kita cepatkan. Dan tak nak bagi orang tu kat situ lah, itulah peranannya. Lepas pada tu adanya kapur barus, kita itu balik adanya ni untuk wangikan, untuk nak menutup bau tu, dan juga tadi tak nak berlaku salah faham, sangka buruk orang yang lain yang masih hidup. Tengok keadaan. Yang ni perlukan. Tapi dicuci lah dulu sebelum buka kapur balut. Tak ada dah berbalut dah. Dah berbalut tinggal muka. Dia basuh muka. Atau tinggal muka dah orang dah cium dah apa tu. Ada ni. Kita pun cepat-cepat. Tak bagi tahu orang lain pun. Kita ni dalam keluarga. Kita ni segerakan. Yang tahu senyap. Ya. Ustaz, itu rasanya cara masa kafan tu. Masa kafan tu, kalau ikut masa saya belajar macam mana cara mengafankan jenazah, dia sebelum kita nak balut dia dengan kain putih tu, dia bahagian-bahagian rongga tu disumbat dengan kapas, Ustaz. Dibuat gumpalan kapas sebanyak beberapa ketul untuk disumbat rongga-rongga yang terbuka untuk tidak bagi keluar najis-najis tu. Itu yang sebenarnya. Tapi kalau dia orang tak buat tu, itu yang dia terkeluar tu. Dia kena sumbat dengan kapas rongga-rongga tu. Itulah insyaAllah lah yang ikut yang kita belajar lah kan. Ataupun lebih najis tu ataupun dah banyak sangat dia terkeluar lah walaupun cara lain mandi pakai kan patut orang tekan Ustaz kan, masa mandi tu dia dah tekan kan dekat perut tu kan. Betul. Tapi kita tak boleh nak kata lah kita betul. Tapi kita tak boleh nak kata kat orang lah cara masa tu ada orang yang mahir lah, yang tak tahu ini benda dah lalu lah, kita tak boleh buat apa lah kan. Ada keadaan, saya buat kajian, kita nak menghasilkan, nak mendatangkan kaedah-kaedah baru. Antaranya yang kami cadangkan iaitu pakai pampers. Zaman dulu ialah kapan pakai gini-gini. Ada ini kalau ada kebimbangan itu pakai pampers. Pampers orang tua, pampers ni, itu teknologi dah ada. Tapi lah ini tak biasalah. Yang lain ni hasil kajian saya dululah. Jenazah kebakaran.
Macam mana nak ni, kita guna kain kasar, kain ni untuk balut sebagainya. Mandi tu terus balut siap-siap. Ini ada pihak tak setujulah. Awak dah terluka, dah kebakaran, dah ini. Mandi dalam keadaan begitu. Gelai apa kulit-kulit ulai ni. Nak mengutip apa satu ni. Kita kata kita balut dulu. Jenazah tak mandi kali tapi balut. Oh tak boleh, kita air tak sampai. Nah, ni berlakulah kita panggil perbincangan yang tak biasa. Kita orang baru ni kita berfikir sudut effectiveness, kaedah pemandian tu. Balut kain kasar tempat. Kalau tak semua tempat yang terkesan lecur ke saya tu, itu mandikan tak apa. Dan nak kata kaedah itu boleh berubah, boleh matlamat yang sama juga untuk kebersihan, untuk kesempurnaan. Wallahu a'lam. Soalan? Ustaz, saya nak respon sikit daripada yang puan tu tanya pasal cium jenazah air mata tak boleh jatuh. Itu memang dari dulu pun kita dengar Ustaz. Bila kita tak ada ilmu kan, kita tak belajar, kita akan dengar yang macam tu lah. Tapi ini saya pernah dengar macam ni Ustaz. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Rasulullah pernah kehilangan adik-beradik sesuai, iaitu Abdul Rahman bin Auf ketika perang. Allah Alam perang mana. Rasulullah cium dan air mata Rasulullah tertitik atas jenazah tu. Jadi maknanya benda tu bukan jadi satu kesalahan lah Ustaz kan. Masya Allah. Ya, yang Nabi bilang meratap tu. Cuma kita orang kita ni fahami lain. Air mata jadi kena jenazah je ni. Memang tak nafi, memang tu ada adat tu. Masya Allah. Jadi Syulain lah. Saya nak kongsi sikit lah yang pasal pengurusan jenazah tu kan. Sebab daripada pengalaman saya lah kan, memang pernah nampak yang pakai pampers juga. Dipakaikan pampers sebab dia meninggal dalam keadaan yang masih nifas. Okay. Pernah juga dia menghadiri mandikan jenazah yang bukan keluarga saya dan hanya saya seorang, orang luar di situ bersama dengan ustazah yang memimpin tu lah. Dan ustazah pun sangat baik. Dia hanya menunjukkan apa semua tu, dia menunjukkan macam dia bagilah, okey awak nak khidmat kan, okey awak tolong pegang air untuk menunjukkan kan. Dan saya sebab saya tak ada banyak sangat kerja nak buat, kadang-kadang saya sapu-sapu, kadang-kadang saya tutupkanlah takut aurat dia terbuka. Macam saya lebih kepada menjaga kain jenazah. Setakat yang saya boleh khidmat kepada arwah kan. Betul. Anak-anaknya saya bagilah peluang untuk diorang lebih kepada nak sabunkan ke, nak kan kapur barus ke, nak ratakan air tu saya lebih kepada anak-anak dia lah. Dengan cucu dia kan, dia ada cucu yang dah besar. Macam saya tu lah, saya tolong tarikkan kain, macam tu lah. Yang saya boleh mudahkan mereka, macam tu lah caranya. Dalam yang kalau macam saudara-saudara lain pun macam tu jugalah selalunya. Dia macam Ustaz cakap kan, mungkin kot ujian masing-masing bila kadang-kadang dah siap balut semua, tiba-tiba ada yang kes-kes khas tu kan. Tu orang-orang bijak pandai Allah uji kot. Kita tak tahu orang keadaan dia tak tahu. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, saya tengok jenazah tu semua tak adalah yang melarang untuk cium dengan air. Adalah alhamdulillah, masing-masing mungkin dah ada ilmu dekat situ kan. Itulah. Begitu. Ustaz. Betul, elok tu. Siapa yang terlibat dan kena kita show kita bukan belajar, bukan untuk kita sendiri, untuk kita khidmat pada orang tersayang kita. Kalau kita sebagai pihak luar tadi, seboleh mungkin kita galakkan ahli keluarga tu terlibat. Saya baru teringat, baru jumpa sahabat saya di Pahang. Dia ni juga, dia pun sama squad ni. Dia style dia, dia pergi tempat urus jenazah tu, ditanya siapa anak. Dia pangkar depan-depan. Dia orang di style dia lah. Dia pangkar depan anak yang tak nak ni. Ayah kau ni gini. Dia orang kata selalu kata kat dia tak nak buat kerja. Tak. Dia kata aku tak nak buat kerja. Dia kata aku pergi tengok betul-betul tak ada orang yang ni. Tu dia ni. Tapi kalau pergi, dia kata ada anak, ada saudara ni yang tak duduk saja dah apa. Dia kerah, dia panggil, suruh buat ni. Siap mengepek. Dia boleh buat dia style macam tu. Saya dengar, saya gelak. Dia orang di Kuantan. Ini betul. Kadang gitu. Awak Allah, aku tak nak kata lah. Allah alam, betul lah.
kampung Ya. saya tu Ustaz. Oh, insya-Allah. Okey, ada apa lagi? Jadi rasa perbincangan kita ni dia berpindah daripada isu ni naik daripada isu solat, lepas tu nak entah kenapa jadi ke jenazah ni pula. Wallahu a'lam. Ala kulli hal insya-Allah mudah-mudahan bermanfaatlah semua perbincangan kita, ya. Saya ingat saya kena berhenti setakat ni. Boleh ni pengerusi? Kalau ada apa lagi Baik, boleh bincang di luar nanti, insya-Allah. ada Ustaz. Mungkin juga saya rasa sebab Ustaz memang ada ilmu tentang pengurusan jenazah dengan ilmu fiqh Ustaz kan. Jadi dia Allah sajalah nak bagi Ustaz sharing kepada kami InsyaAllah boleh. atas ilmu Dah Ustaz tu. lama dah tak praktis. Saya tahun ni last ni di hospital Selayang. Lepas tu tak ada nak kita ni. Baik kat orang lain lah. Bagai ulang kaji kot. Mau nak kaji insya-Allah. Baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya berterima kasih sangat kepada Ustaz sebab sudi meraihkan soalan daripada pencinta ilmu Gema Nur Iman ni. Sebagai seorang pencinta ilmu, pastinya kami sangat menghargai jawapan daripada soalan yang kami ajukan. Hari ini kita membincangkan tentang zikir musafir yang selama ni kita fikir hanya kita perlu berdoa untuk bermusafir, tapi memang dalam permusafiran memang Rasulullah SAW dia membahagikan kepada 3 maksud iaitu satu permulaan sebelum bermusafir, pertengahan bermusafir dan sewaktu dah nak habis bermusafir. Dia ada doa-doa dan zikir-zikir ni yang tersendiri. Alhamdulillah kat situ pun ada banyak perkongsian yang menarik yang ramai orang tak tahu lagi, dan Alhamdulillah itu adalah rezeki kita untuk mendengarkannya pada pagi ini. Jadi disebabkan Ustaz pun ada urusan, saya tutup terus ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan hati Rawat Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta untuk perkongsian dan penceritaan menarik, dan semoga kita dapat istifadah daripada kehidupan dalam kehidupan seharian kita, dan saya mohon agar kita dapat beroleh kefahaman ilmu anugerah Allah ini. Jazakumullahu khairan buat barisan pengurusan Gema Nur Iman dan jemaah hadirin pencinta ilmu serta penginfak istiqamah pilihan Allah yang mengimarahkan halaqah ilmu kita pada pagi ini. Semoga kita semua dipilih lagi untuk bertemu di kuliah asar bersama Al-Fadilah Ustazah Nurliah binti Kasmuri dengan kuliah berkitab Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid pertama pada pukul 5.10 nanti. InsyaAllah. Saya Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gema Nur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami, dan bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih semua.